Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah hari ini adalah hari yang terakhir perkongsian kita berkenaan dengan tajuk yang kita muhasabahkan bersama, iaitulah jika benar diriku beriman. Perkongsian yang kita nyatakan ini seharusnya kita memahaminya dan untuk kita bawakan dalam konteks diri kita sendiri. Bukannya kita bawakan dalam konteks untuk kita memandang, menilai, bahkan bukan juga dalam konteks untuk kita menghukum orang lain. Kerana bila kita bicara berkenaan dengan adab, walau bagaimana banyak pun contoh-contoh yang kita nyatakan, semua contoh itu berdasarkan kepada realiti kehidupan. Okey, itu hanya semata-mata contoh. Bukanlah untuk kita mengintai-ngintai siapa orangnya, mana golongannya, siapa kawannya dan sebagainya. Tetapi segala contoh itu hendaklah kita bawakan dalam konteks diri kita sendiri. Kalau kita on track, berada di jalan yang benar, kita bersyukur dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita, ahli keluarga kita, bahkan seluruh zuriat dan anak cucu cicit kita semuanya dalam keadaan on track itu. Sebaliknya, jika kita dapati kita ini off track, iaitu kegelinciran sedikit ataupun kegelinciran yang banyak, kita beristighfar dan kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan kita jalan-jalan, asbab-asbab, untuk kita kembali kepada on track, iaitu jalan yang benar. Itu sahaja. Sama ada bila mana kita mendengar contoh-contoh yang diberikan, kita refer kepada, kita rujuk kembali. Apabila kita mendengar contoh-contoh yang diberikan, kita rujuk kembali ke dalam diri kita. Kalau kita on track, kita bersyukur, mudah-mudahan kekal. Kalau kita off track, kita beristighfar, mudah-mudahan kita dapat berbetulkan. Begitulah juga dengan seluruh ahli keluarga kita dan seluruh zuriat kita dan juga seluruh zuriat kita kesemuanya. Begitu. Jadi berkenaan dengan tajuk kita ini, jika benar diriku beriman, contoh-contoh yang kita kongsikan kepada para pendengar semua adalah contoh yang kita sempat fikirkan dalam semasa kita memberi perkongsian ini. Mungkin pastinya ada contoh-contoh yang lebih baik. Itu semua kita fikirkan sendiri. Cumanya yang ingin kita nyatakan dalam pertemuan kita yang terakhir ini adalah kita fokus kepada muhasabah diri kita, bahawa keimanan itu haruslah dinyatakan. Keimanan itu haruslah sehingga sampai ke peringkat kita mengecapi sifat-sifat mahmudah yang kita praktikkan, yang menjadi darah daging, yang mendarah daging dalam perwatakan dan perlakuan kita sehari-harian, terutamanya semasa kita berinteraksi dengan semua manusia. Itu yang ingin saya fokuskan dalam perkongsian kita selama beberapa hari ini. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, sempena dengan hari terakhir perkongsian kita pada tajuk jika benar diriku beriman, suka saya untuk mengajak semua pendengar untuk sama-sama kita berzikir. Ikut saya pelan-pelan dan serentak dengan tuan-tuan semua, puan-puan semua, para pendengar semua mengikut saya. Maka saya memanjangkan amalan, ijazah amalan terhadap zikir ini kepada semua yang mendengar, sama ada secara langsung ataupun rakaman. Mudah-mudahan ia menjadi penyebab agar Allah Ta'ala mempermudahkan kita untuk proses melaksanakan pembuktian keimanan kita kepada Allah dengan cara perlakuan dan perbuatan yang berteraskan dengan adabiah Muhammadiyah, penuh dengan sifat-sifat mahmudah. Jika tergelincir, kita beristighfar. Jika kita dalam jalan yang benar, kita bersyukur dan kita mendoakan kebaikan kepada semuanya tanpa mengira latar belakangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman katsira tayyiban mubarakan fih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin
ظاهرا وباطنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. Kemudian kita teruskan para pendengar yang dikasihi sekalian dengan kita berselawat, dengan selawat yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kefahaman terhadap perkara yang tersurat dan yang tersirat daripada segala nas syarak yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah, juga disempurnakan dengan ijma' dan qiyas. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari daripada sekian ramai guru-guru kita, Allah bukakan kefahaman kepada kita dengan asbab keberkatan yang Allah berikan kepada semua guru-guru kita. Dan inilah selawat yang dinamakan dengan nama selawat ini sebagai selawat Syekhuna Khalil Bengkalan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Intipati maksud selawat ini adalah dengan asbab puji-pujian dan kecintaan yang bersungguh-sungguh kita tanamkan buat Rasul junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu menjadi penyebab agar Allah memberikan kita kefahaman ilmu secara yang tersurat dan yang tersirat, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita di kalangan hamba-hambanya yang soleh di dunia dan di akhirat. Dan pastinya hamba-hamba Allah yang soleh itu semuanya diketuai oleh hambanya yang paling soleh di kalangan para salihin, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keterujaan kita hidup di dunia ini adalah untuk mencontohi budi pekerti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda uswatun hasanah, baginda suri teladan yang terunggul kepada kita. Dengan itu, obsesi kita di dunia ini untuk mencontohi budi pekerti kemuliaan Nabi SAW. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita akan dipertemukan bersama dengan obsesi kita semua, iaitu Rasulullah SAW. Ini adalah satu titik yang tidak boleh kita berbeza padanya, yang tidak boleh untuk kita berterlingkah dan berbalah padanya, iaitu titik kecintaan kita semua harus ditujukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Itulah indikator utama keimanan. Kemudian pembuktian keimanan itu haruslah berteraskan dengan perbuatan dan sifat-sifat mulia budi pekerti terpuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantaran pembuktian tersebut, mudah-mudahan semua kita digabungkan bersama dengan naungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, beroleh syafaat baginda dan akhirnya menempati syurga. Tempat untuk kita hidup bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, dalam pertemuan kita yang terakhir ini, maka kita nyatakan bahawa hadis yang kita bacakan itu menempati sebahagian daripada nilai keislaman kita semua. Kerana dalam membawa nilai-nilai keislaman kita, ia terbahagi kepada dua. Yang pertama yang merujuk kepada hak kita dengan Allah, dan yang kedua yang merujuk kepada hak kita sesama makhluk. Maka hadis ini adalah merujuk bahagian yang kedua, iaitu hak kita sesama makhluk. Maka dengan itu hadis yang kita bacakan selama beberapa hari ini adalah menempati 1/2 nilai keislaman kita semua. Begitulah yang dihuraikan oleh para ulama. Kemudian dalam kita bicara tentang hadis ini, bukan kita bersifat menanti orang lain yang buat kepada kita, bukan kita menanti jiran kita yang berbuat baik kepada kita, bukan kita menanti tetamu yang kena memuliakan kita sebagai tetamunya, bukan kita menanti orang lain yang menjaga tutur katanya dengan kita. Bukan begitu. Tetapi sebaliknya, kitalah yang harus memulakan. Kitalah yang harus memulakan berkata-kata dengan kata-kata yang baik.
Kitalah yang harus memuliakan jiran kita. Dan dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW melarang kita untuk menyakiti jiran kita. Dan kitalah juga yang terlebih dahulu perlu untuk memuliakan tetamu-tetamu kita. Maka kerana itu semua di bawah anjuran Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang Allah Taala berfirman, fastabiqul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan, ke arah menonjolkan kebaikan, ke arah untuk menjadi asbab kebaikan. Bermaksud kita harus berlumba-lumba, saling menggalakkan untuk kita melaksanakan kebaikan, dan untuk kita menyebarkan kebaikan, dan untuk kita memperkatakan tentang kebaikan, dan untuk kita semua menjadi asbab kebaikan kepada seumur umat Nabi Muhammad SAW. Apabila kita berkata tentang adab-adab yang baik dan kebaikan ini, maka di sana ada 4 hadis yang mendasari perihalan ataupun perbicaraan berkenaan dengan perkara adab-adab yang baik. Yang pertama adalah hadis yang kita kongsikan selama beberapa hari ini, iaitu hadis yang berkenaan dengan barang siapa yang beriman kepada Allah, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau berdiam, hendaklah ia memuliakan jiran, dan hendaklah ia memuliakan tetamu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah yang bermaksud di antara tanda keindahan keislaman seseorang Islam itu adalah ia meninggalkan perkara-perkara yang tiada kaitan dengannya. Segala perkara yang tidak memperhubungkan kita dengan Allah, segala perkara yang tidak menambahkan nilai kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, semua perkara itu adalah perkara yang tidak ada kaitan dengan kita, maka seharusnya kita tinggalkan perkara tersebut. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga adalah hadis yang mana baginda Nabi SAW berwasiat ataupun memberikan pesan, la taghdab, jangan marah. Maka jangan marah dan jangan marah 3 kali baginda mengulanginya. Itu menunjukkan bahawa sifat marah ini akan menghalangi kita daripada memakai akhlak Muhammadiyah. Sifat marah ini yang akan menghalangi kita daripada kita berterusan dengan adabiah Muhammadiyah dan sifat-sifat mahmudah. Yang ketiga adalah hadis yang bermaksud tidak beriman kamu semua, melainkan kamu menyukai apa yang kamu sukai, itu juga diperolehi oleh semua orang-orang yang lain di kalangan saudara-saudaramu. Iaitulah yang bermaksud baginda Nabi SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman kamu semua, melainkan kamu semua itu turut mencintai apa yang kamu cintai, itu turut berada pada saudara-saudaramu. Inilah 4 hadis yang mendasari perbicaraan berkenaan dengan adab yang dihimpunkan, yang diketengahkan oleh para ulama sebagai pedoman kita semua. Maka buat akhirnya, mudah-mudahan semua kita dalam keberkatan Allah, dalam payungan keberkatan Rasulullah SAW, dan mendapat limpahan syafaat daripada baginda SAW untuk diri kita dan juga untuk semua ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada semua ulama dan semua umara, sehingga 2 golongan ini menjadi asbab kebaikan pula kepada seluruh rakyat jelata pada peranan dan fungsi mereka masing-masing. Allahumma amin. Mohon maaf di atas segala kesilapan tutur bicara. Pastinya ada pelbagai kelemahan yang boleh kita insafi dan perbaiki bersama. Terima kasih kepada pihak penerbit di atas kesempatan untuk menyiarkan siaran ini. Allah rahmati semua tenaga kerja radio, televisyen dan juga media-media massa di Malaysia ini. Mudah-mudahan semua mereka itu menjadi asbab kebaikan kepada semua umat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Aqulu qali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.